Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemah lembut je kan? Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Rabbil Alamin, yang menguasai dan yang menguruskan dan yang memerintahkan seluruh alam. Wassalatu wassalam, salawat dan juga salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ke atas sebaik-baik rasul dan sebaik-baik nabi, nabiyina wa syafi'ina wa habibina, nabi kita, nabi kami, nabi kita, kekasih hati kita dan pemberi syafaat kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagai memulakan majlis kita, insya-Allah tadi MC dah mulakan, kita sekali lagi mengulangi dengan membuka majlis kita dengan kitab Ummul Kitab Al-Fatihah, Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, sebenarnya nak jemput tu anak-anak kita dekat luar, diketuai oleh Luqman, masuk sini. Saya kagum sebab ada ramai anak-anak kita yang hadir sama. Luqman tu anak lelaki sulung kami yang kedua. Ajak-ajak kawan-kawan tu, anak-anak kita tu, ajak duduk depan Luqman. Paling depan, paling depan. Subhanallah. Bagi tepukan sikit pada anak-anak kita ni. Wah, hebat ni. Ni sama main bola betul, sama main futsal, sama main macam-macam ni. Kita akan sama-sama berpuasa, sama-sama solat tarawih, sama-sama solat jamaah, sama-sama masuk syurga insya-Allah. Subhanallah. Alhamdulillah, tuan-puan muslimin muslimat yang mati Allah sekalian. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada penganjur, iaitu Surau Residensi SIGC Seremban Negeri Sembilan. Ini antara lokasi paling jauh lah saya pernah terima. Jemputan paling jauh, kena datang bertolak awal lagi kan, tim pun kena turun ramai-ramai. Masya Allah. Sebenarnya tempat yang paling saya berdebar dan malu dan segan untuk kuliah adalah di taman sendiri. Ya, subhanallah. Memang lain ni dudak dia, debaran tu sangat berbeza berbanding bila kita menyampaikan ceramah di tempat-tempat bukan kejiranan kita, tempat yang jauh-jauh. Jadi subhanallah, tadi ada sahabat saya, Ustazah Farah Hayati, ada datang. Lepas tu dia pun kata, pelik tak Asma, awak nak ceramah dekat taman awak sendiri? Saya bagi tahu dia, saya segan sangat sebab ini adalah jiran-jiran saya dan saya bukan jiran yang baik. Itu yang saya sebut pada beliau. Selalu saya berbual dengan cik suami, kita ni bukan jiran yang baik. Kita tak berusaha sedaya upaya untuk kejiranan kita, untuk mewujudkan suasana solat berjemaah di surau. Kan sekarang orang kempen apa? Subuh seperti solat Jumaat, ataupun dah lama subuh seperti Jumaat, subuh seperti subuh pula, Zuhur seperti Zuhur, Asar seperti Asar. Maksudnya bila dah penuh subuh seperti Jumaat, maka mereka dah biasa, begitulah sepatutnya subuh. Jadi lepas kempen subuh seperti Jumaat, lepas tu kempen subuh seperti subuh, Zuhur seperti Zuhur. Tetapi di sini ada kawasan kejiranan yang kebanyakannya orang muda bekerja. Zuhur dan Asar biasanya tidak ada jemaah, adalah berapa orang.
Tapi maghrib dan isyak, subuh, alhamdulillah kadang dapat 1 saf, dapat 2 saf. Jadi saya ada rasa malu yang sangat tinggi dengan kejiranan, sebab saya memang mengakui dan merasakan saya bukan jiran yang baik. Ada perkara yang lebih banyak boleh diusahakan untuk kejiranan. Jadi tadi ada jiran yang berkongsi pagar datang, subhanallah. Ada jiran yang dekat, kita ada YB Esko datang. Kita ada ramai ni kejiranan Datuk, Datin, minta maaf saya tak kenal sangat, mungkin ada Tan Sri, tapi kita semua adalah Tiang Seri kan. Berseri-seri selalu insya-Allah. Subhanallah, terima kasih kepada MC dan timbalan pengurusi surau iaitu Haji Ali Azizan bin Muhammad Saleh yang telah memberi penjelasan yang begitu banyak tadi. Terima kasih kepada Haji Muhammad Nazri bin Abdul Hashim iaitu pengurusi surau residensi SIGC, dan kepada semua yang hadir, muslimin muslimat yang hadir ke lokasi dan yang menonton secara live. Jadi ada tak yang datang luar daripada taman ni? Boleh angkat tangan? Subhanallah. Kita ada pasangan suami isteri, doktor dan isterinya Puan Shirin. Dia datang daripada KL. Kami bertembung tadi, saya keluar petang, Ustazah, kami sampai ni dan habis kuliah ni terus balik sebab ada meeting. Saya ingatkan balik nak tidur ke apa semua sebab rumah family mereka ada dekat sini. Maksudnya jiran kami yang terdekat. Dan ada juga sahabat kami daripada Kajang, kan, Ukti Farah kan, lebih Kuala Bangi Kajang. Lepas tu ada yang di luar. Terima kasih banyak-banyak, alhamdulillah. Subhanallah, muslimin muslimat. Tajuk kita ialah andai ini Ramadan yang terakhir. Berapa hari lagi Ramadan? Kan, kalau raya kita kira kan. Mungkin raya nanti kita boleh ingat berapa hari lagi raya. Lebih kurang dalam 13 hari, 13 ataupun 14 hari, antara dua tu. 14 ataupun 13 hari sahaja lagi Ramadan. Dan tidak ada jaminan sedikit pun untuk kita sampai ke bulan Ramadan ini. Kerana saban hari kita mendapat berita kematian demi kematian. Ada orang meninggal seminggu sebelum Ramadan, ada sehari sebelum Ramadan, ada 1 jam sebelum Ramadan, ada 1 minit sebelum Ramadan, ada beberapa saat sebelum masuk maghrib bulan Ramadan dia meninggal dunia. Di kalangan kita tidak ada siapa yang boleh menjamin dia dapat berjumpa dengan Ramadan. Tetapi orang yang mengharapkan pertemuan dengan Ramadan dan berdoa untuk bertemu dengan Ramadan, walaupun terhalang dengan kematian, dia tetap akan dapat Ramadan. Ini antara kelebihan. Sebab itu dianjurkan dalam sebuah hadis Nabi, doa yang berkaitan dengan Ramadan bermula daripada Rejab. Bermula daripada Rejab. Sandaran kepada apa yang saya sebutkan itu, muslimin muslimat, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menginginkan kematian syahid fi sabilillah, dia nak sangat mati di jalan Allah, mati di medan perang. Macam sahabat-sahabat Nabi kita, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu panglima perang terhandal tu, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar dan ramai lagi sahabat-sahabat Nabi yang lain, yang mana mereka ini menginginkan mati syahid di medan perang. Tapi sebahagian besar tidak mati di medan perang, tapi wafat di atas pembaringan kerana sakit dan sebagainya. Namun Nabi bersabda, barang siapa yang menginginkan kematian yang syahid di medan perang, namun dia mati di pembaringan, dia tetap diberikan ganjaran dan kematian umpama mati di medan perang. Hadis Nabi yang lain, barang siapa yang menginginkan melakukan sesuatu kebaikan lalu terhalanglah dengan apa jua sebab, mungkin sakit, dia dah niat nak buat, dia nak sangat, tapi sakit bila tiba masa, ataupun terhalang kerana musafir, ataupun kerana adalah sesuatu yang menghalangnya, akhirnya dia tak buat. Nabi kata dia tetap dicatat umpama dia melakukan. Sebab itu saya sebut sekali lagi, tidak ada jaminan untuk kita bertemu dengan Ramadan pada kali ini. Tetapi bagi yang berdoa, bagi yang mengharapkan pertemuan dengan Ramadan, mudah-mudahan walaupun kita tak jumpa, tapi umpama kita diberikan perjumpaan dan segala pahala di bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi kita mulakan dengan doa ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW, diamalkan oleh para sahabat.
Kita baca sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa barik lana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan berkatilah kami dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Jadi sekarang kita telah memulakan dengan satu doa yang mengharapkan pertemuan dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita akan terpilih bertemu benar-benar dengan Ramadan. Yang kedua, mudah-mudahan kalau Allah takdirkan kita mati sebelum Ramadan, kita tetap dikurniakan umpama kita bertemu dengan Ramadan, insya-Allah. Bagi meneruskan majlis kita ini ataupun perkongsian, kita akan sama-sama membahaskan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan Ramadan. Saya akan membacakan 40 hadis berkaitan dengan Ramadan. Himpunan daripada kitab 40 hadis. Jadi kita target malam ni nak baca sampai habis 40 hadis ni. Boleh ke? Bila nanti kita berhenti sekejap, solat isyak, sambung lagi mungkin pukul 12 habis. Boleh ke? Boleh ke anak-anak? Subhanallah. Boleh ha? Ni AJK jaga kanak-kanak ya. Kalau kanak-kanak mula macam tak tertuarah, kena pandai main peranan ya. Luqman, AJK kanak-kanak, ni pun AJK ya. Ini anak-anak kecil yang datang ni, subhanallah, anak muda ni, kira semua yang hadir ni, nanti Ustazah nak bagi hadiah. Tapi kena jaga akhlak, duduk diam-diam, kita hormati majlis. Ustazah doakan kamu akan membesar menjadi lelaki yang hebat. Amin. Lelaki yang mulia. Amin. Dimakbulkan segala cita-cita. Diberikan kekayaan. Tu paling kuat kan. Dikurniakan isteri yang solehah. Masya Allah. Tengok, saya dah agak. Bila sebut isteri solehah, amin tu yang paling kuat. Tengok, walaupun muda lagi kan. Ni ada anak-anak lagi kat sini. Nanti kita kira berapa banyak kanak-kanak ni. InsyaAllah nanti kami, Ustazah, kita pun ada bawa. Wallahualam, nanti kita fikirkan lah hadiah apa. Masya Allah. Ini anak-anak kejiranan ni daripada taman kami sendiri. Masya Allah. Okey, tuan-puan, muslimin, muslimat. Kita cuba tak dapat 40 hadis. Kita akan bacakan 4 hadis. Baru lega sikit kan. Daripada 40, kita potong diskaun 95%. Kita baca 4 hadis, insya-Allah. Kerana inilah antara persiapan untuk bertemu dengan Ramadan, iaitu ilmu. Orang yang ada persiapan ilmu dengan tak ada persiapan ilmu sangat berbeza bila dia bertemu dengan Ramadan. Dia punya perasaan, dia punya excited, dia punya rasa syukur bertemu dengan Ramadan. Sebab ada orang bila masuk je maghrib Ramadan, dia tak rasa apa-apa. Dia rasa kelam kabut, alamak esok nak sahur apa, alamak itu ini dan sebagainya. Sedangkan setiap detik bulan Ramadan itu sangat barakah, sangat kita patut syukuri setiap detik. Contohnya, saya katakan begini. Okey, subhanallah. Siapa yang nak masuk investment, kita ada owner investment kat sini ni, tak apa, ramai ni yang invest kan. Saya tanya, saya bagi tahu, saya cakap, okey, siapa yang nak masuk investment, RM1 akan digandakan 700 kali ganda. Siapa invest RM1, lepas 1 bulan dapat RM700. Nak masuk tak? Nak masuk RM1 ke nak masuk berapa? RM1 jadi 700, RM2 jadi 1,400. Itu baru RM2. Jadi nak RM2 ke nak RM2,000? RM2,000 lah. Itu dah jadi berapa ratus ribu. Tak ada RM2,000, RM20,000 lah. Itu dah jadi juta. Subhanallah. 1,000 kalau kali kepada 700, jadi berapa? 7 juta.
Betul tak 7 juta? Yang saya bacakan ini tuan-puan sekalian adalah antara firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah menjanjikan gandaan 700 kali ganda, bukan di bulan Ramadan, ini bulan biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Lepas tu digandakan lagi, saya tertinggal ayat tu, saya lupa. Sehinggalah mi'ata habbah. Ada 2 perkataan yang saya terlupa, tetapi di hujungnya adalah firman Allah yang bermaksud perumpamaan mereka yang menafkahkan hartanya, yang sedekah hartanya di jalan Allah, umpama seperti sebiji benih, yang mana akan tumbuh pada biji benih itu 7 tangkai, dan pada setiap tangkai ada 100 biji benih pula. Maksudnya daripada 1 biji benih akan bercambah menjadi 700 kali ganda. Ini adalah sedekah yang dilakukan bila-bila masa fi sabilillah. Tetapi bila bulan Ramadan digandakan sampai tidak mampu dihitung dan tidak mampu dikira. Semua amalan digandakan di bulan Ramadan. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bilakah sedekah yang paling afdal?" Nabi sebut, di bulan Ramadan. Semua ibadah paling afdal Nabi sebut di bulan Ramadan, semua digandakan. Sebab itu para sahabat, kerana keimanan dan kepercayaan mereka kepada janji Rasulullah daripada janji Allah, maka mereka sangat bersungguh-sungguh menumpukan perhatian, mengurangkan segala aktiviti yang biasa dibuat di bulan biasa. Mengehadkan aktiviti-aktiviti bulan Ramadan adalah, kalau kita sebut perkataan kita, pesta ibadah. Bulan memperbanyakkan ibadah. Saya pernah jumpa masa saya bekerja dulu pasangan. Bila datang bulan Ramadan, dia ambil leave. Kebetulannya dia boleh, dia mampu. 1 bulan suami isteri ambil cuti tanpa gaji. Tapi bukan semua orang diluluskan. Ada setengah bos tak lulus, tapi ada setengah bos lulus. Saya kata, kenapa? Nak berniaga kat pasar malam ke? Sebab ramai juga ambil leave nak berniaga pasar malam. Tapi dia kata tidak. Itu yang kami buat daripada dulu. Alhamdulillah, Allah permudahkan. Inilah bulannya yang mana kami jaga solat fardu 5 waktu mesti jamaah di masjid. Kami tak mampu buat di bulan yang lain. Inilah bulannya kami target 10 hari khatam 1 kali. 10 hari kedua khatam lagi. 10 hari terakhir khatam lagi. 3 kali khatam. Inilah bulannya kami tak akan berbuka puasa di rumah. Kami akan berusaha berpindah daripada masjid ke masjid. Bukan sebab nak makan percuma, tapi kami nak pada setiap malam Ramadan kami berada di rumah Allah yang berbeza-beza, supaya masjid itu menjadi saksi kami sampai ke rumah Allah di bulan Ramadan. Kalau bulan yang lain kami tak boleh buat. Dan inilah bulannya kami pastikan kami mesti sedekah dan beri makan orang berbuka puasa. Saya kata macam mana buat? Nak confirm orang tu buka puasa dengan makanan yang kita beri. Kami akan cari lebih kurang 10 orang asnaf yang kami tanggung belanja sahur dan buka puasa. Dan kami pesan dan siap kami uruskan dengan makot tingkat supaya hantar ke rumah asnaf ni. Kami nak biar mereka buka puasa dengan makanan yang kami beri. Jadi orang ini setiap kali dia buka puasa, dia bukan hanya berpuasa untuk dirinya. Okey, kita puasa 30 hari Ramadan. Habis Ramadan, kita dapat pahala puasa 30 hari Ramadan. Betul atau tidak? Tetapi Nabi SAW bersabda, ini hadis yang sahih, barang siapa yang memberi makan orang berpuasa, memberi makan kepada orang yang berpuasa, sama ada berbuka ataupun sahur, memberi makan kepada orang berpuasa, Nabi sebut, maka dia diberikan pahala puasa yang sama tanpa mengurangi pahala puasa orang berpuasa. Bayangkan setiap hari kita beri makan orang berpuasa. Masya Allah. Anak siapa ni? Berani, bijak, confident. Dia nak tengok, dia nak masuk line. Nanti masuk. Sekali lagi mai. Tadi tak masuk betul-betul. Lepas tu bye-bye. Sini. Nama siapa?
Tak tahu anak siapa kan? Masya Allah. Okey, subhanallah, kita sambung. Bayangkan kita bagi makan 10 orang di bulan Ramadan setiap hari. 10 kali 30 jadi berapa? 10 kali 30 jadi 300. Kalau kita buat sehari 10 orang, bermaksud habis Ramadan, kita bukan dapat pahala puasa selama 30 hari, tapi kita dapat pahala puasa selama 300 hari. Bukan 30 hari, tapi 300 hari. Tuan-puan muslimin muslimat, saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW. Ini hadis yang masyhur dan hadis yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi SAW, man shama Ramadan aw man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ataupun yang berpuasa menghidupkan, membangunkan Ramadan dengan segala amal ibadah, dengan keimanan, kepercayaan dengan segala janji Allah dan Rasulnya, ihtisaban dengan muhasabah diri dan dengan menghitung. Di sini ulama bincang maksud ihtisaban. Apa kelebihannya? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, dia akan diampunkan segala dosa yang terdahulu. Saya tengok dari segi perbahasan ulama berkaitan dengan ihtisaban. Sebagai ulama kata mereka yang menghitung-hitung pahala. Bila dia dengar Nabi sebut pahala berganda sekian-sekian, mereka yakin dan mereka buat sungguh-sungguh. Bila disebut okey, pahala sedekah sekian, puasa solat sunat, pahala solat sunat akan digandakan umpama solat fardu. Solat fardu pula digandakan melebihi 70 kali ganda. Mereka betul-betul akan jaga solat fardu. Sebab itu orang yang tak boleh, bulan Ramadan pun sama juga buat solat sunat. Dia berat sangat solat sunat. Dia tak mampu juga nak qiyamul lail. Dia tak mampu juga nak solat duha. Dia tak mampu juga nak solat qabliyah, ba'diyah. Cukuplah baginya bulan Ramadan jaga betul-betul solat fardu. Awal waktu, cuba solat dengan khusyuk, memahami maksud. Cuba solat di masjid, tak kira lelaki ataupun perempuan. Subhanallah, mudah-mudahan dengan itu, kalau kita tak dapat gandaan pahala daripada amalan sunat, kita jaga amalan fardu di bulan Ramadan. Sebab itu ada orang dia bayar zakat bulan Ramadan. Bukan dia kira bulan 12, kira 1 tahun, bayar zakat hujung tahun. Tapi dia kira tahun setahun itu bila bulan Ramadan. Sebab amalan fardu digandakan berkali ganda. Amalan sunat dinaikkan kedudukannya umpama seperti amalan fardu. Amalan fardu itulah yang perlu diberi perhatian sebenarnya, kerana pahala begitu besar gandaannya di bulan Ramadan. Subhanallah. Okey tuan-puan muslimin muslimat, kita akan sama-sama membacakan hadis ini. Hadis ini berkaitan dengan persiapan Nabi dan persiapan para sahabat sebelum tiba bulan Ramadan. Masya Allah. Okey, saya akan bacakan dan tuan-puan juga akan sama-sama melafazkan hadis Nabi ini. Okey, duduk tegak semua. Tarik nafas. Ada yang nampak dah nak qiyamul lail tu. Bukan qiyamul lail, niyamul lail ataupun dah ngantuk dah. Ya, tahu penat sebab hari ni kerja kan. Jadi lainlah sikit kalau hujung minggu lain. Tengok orang kiri kanan, masih di alam nyata ke dah di alam, bukan alam barzah ya. InsyaAllah hidup lagi. Takut berada di alam apa? Alam maya. Subhanallah, boleh tak tegur orang sebelah, salam, tanya khabar dulu. Apa khabar? Sebab kadang mari kuliah sampai habis tak perasan siapa duduk sebelah. Kan Datuk kan? Masya-Allah. Salam-salam, tanya khabar kawan-kawan. Masya-Allah. Macam sama dah muka belaka dah budak ni kan. Esok agak-agak membesar, ingatlah belaka ni, kenal lah ni, masya-Allah. Okey dah ya. Bagi segar sikit. Saya faham tu penat malam tadi qiyamul lail kan. Masya-Allah. Mudah-mudahan. Okey, kita nak baca. Jadi kita jaga adab. Ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari. Kita sama-sama menjaga adab ketika hadis Nabi dibacakan. Anak-anak tengok jap Ustazah. Apabila kita menghormati hadis Nabi dibacakan, umpama kita menghormati Nabi SAW. Ada seorang ulama yang bernama Imam Malik. Ustazah cerita ni ya. Apabila beliau membacakan hadis Nabi, ada satu hari ada binatang berbisa sedang menyengatnya di belakang. Tetapi
dia tidak berhenti membaca hadis Nabi itu. Cuma wajah dia dah jadi kemerahan, namun dia terus juga baca. Faham tak cerita Ustazah? Siapa nama ulama ni? Imam Malik. Masa tu dia sedang mengajarkan hadis Nabi. Lepas tu ada binatang berbisa, mungkin kalajengking ke, binatang yang berbisa lah menyengatnya di belakang. Namun dia tidak menghentikan, dia terus baca. Selepas selesai baca, selepas syarah semua, barulah dia minta pembantu dia tolong tengok apa yang ada di belakang. Rupanya darah dah mencucur keluar. Maksudnya binatang tu sebenarnya sangat menyakitkan. Lalu pembantu kepada Imam Malik bertanya, kenapa kamu tak beritahu awal-awal? Lalu dijawab, Imam Malik menjawab, kerana aku menghormati hadis Nabi yang dibacakan. Aku menghormati sebagaimana umpama ibarat seperti menghormati Nabi SAW. Sebab itu bila Ustazah nak baca hadis Nabi, anak-anak kita duduk elok-elok, kita dengar elok-elok, dan Ustazah nak ajak anak-anak pun sama baca dengan Ustazah. Boleh ya? InsyaAllah. Okey, ibu-ibu juga, bapa-bapa insyaAllah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqul la yasumu fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Alhamdulillah, subhanallah. Bunyi macam orang Arab semua tadi. Barakallah. Okey, maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa beberapa hari sehingga kami menyatakan beliau tidak berbuka kerana kelihatan terlalu banyak berpuasa. Dan terkadang beliau tidak berpuasa beberapa hari sehingga kami menyangkakan bahawa beliau tidak pernah berpuasa. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku juga tidak melihat beliau banyak berpuasa seperti puasanya di bulan Sya'ban. Subhanallah. Daripada hadis ini, tuan-puan muslimin muslimat, ulasan daripada alim ulama menyebutkan beberapa ilmu yang terbit daripada hadis ini. Yang pertama, ada waktunya Nabi berpuasa sunat sampai isteri Nabi tengok Nabi puasa sepanjang setiap hari, puasa sampai kami tak nampak ada hari Nabi tidak berpuasa. Dan ada pula ketikanya Nabi tidak berpuasa, hari-hari makan, sehingga kami tak nampak Nabi berpuasa sunat. Dan Sayyidatuna Aisyah menyebutkan Nabi tidak ada berpuasa penuh satu bulan melainkan Ramadan. Dan tidak ada bulan yang paling banyak Nabi berpuasa melainkan bulan Sya'ban. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban, betul atau tidak? Timbul persoalan, benarkah makruh berpuasa selepas 15 Sya'ban? Benarkah makruh? Anak-anak, betul tak makruh? Sekarang bulan Sya'ban. Berapa Sya'ban hari ini? Semalam 15 Sya'ban. Okey, sebut 15 Sya'ban semalam. Hari ini 16 Sya'ban. 16 Sya'ban. Jadi lagi 14 atau 13 hari lagi kita nak Ramadan. Ada larangan berpuasa selepas 15 Sya'ban, memang ada.
ada daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di situ ada perbahasan ulama dan ada penjelasannya. Mereka yang makruh berpuasa selepas 15 Syaban adalah orang yang tak pernah puasa sunat sebelum 15 Syaban. Dia tak pernah puasa sunat, puasa Isnin Khamis pun tak, puasa hari putih pun tak, puasa Rejab pun tak, puasa ni tiba-tiba 15 Syaban dia nak puasa. Kenapa? Dibimbangi bila dah dekat dengan Ramadan dia barulah nak puasa sunat. Dibimbangi bila masuk Ramadan hilang perasaan dia tentang keterujaan ataupun kemanisan ataupun keseronokan ataupun nikmat daripada puasa Ramadan. Subhanallah. Tetapi bagi orang yang dah biasa puasa sunat, dia dah puasa Rejab, dia dah puasa Syakban, maka tidak ada larangan dan tidak makruh baginya untuk puasa yang berterusan lagi setelah masuk selepas 15 Syakban. Bahkan bagi orang yang tak habis qada, tak jadi makruh. Nazar tak jadi makruh. Yang ada puasa wajib, maka ia tak langsung makruh, tuan-puan dimati Allah sekalian. Bahkan antara amalan para salafus salih, wali Allah, ada yang berpuasa penuh Rejab 1 bulan, Syakban 1 bulan, kemudian Ramadan 1 bulan. Kecuali hari Syak tu, Syak antara Syakban nak masuk Ramadan. Sebab ada di negara tertentu dah masuk Ramadan, dah puasa Ramadan. Ada negara tertentu, tapi di negara kita belum Ramadan, jadi dia jadi hari yang Syak. Jadi hari tersebut haram berpuasa. Hari yang lain dia puasa penuh Rejab, Syakban, Ramadan. Dan itu tidak ada larangan di dalam mana-mana hadis Nabi ataupun ulama. Maka ada ramai para wali Allah, para salafus salih berpuasa bulan Rejab, Syakban dan Ramadan. Cuma saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW. Ia juga hadis yang sahih. Nabi bersabda, ada 1 bulan yang dilupakan oleh umatku, ada 1 bulan yang dilalaikan oleh umatku, yang mana bulan itu adalah di antara Rejab dan juga Ramadan. Bulan apa? Bulan Syakban. Dan Nabi sebut, aku suka berpuasa di bulan tersebut kerana aku suka amalanku diangkat ketika aku berpuasa. Sebab itu disebutkan bulan Syakban adalah bulan yang mana amalan diangkat oleh Allah. Sebagian ulama menyatakan bahawa ini bulannya bila kita buat amalan cepat sangat dihitung, cepat sangat terus diberi dan dicatat ganjaran-ganjarannya. Dan Nabi sebut, aku suka amalanku diangkat ketika aku berpuasa. Sebab apa? Masa Rejab datang hari tu, kita semangat puasa sunat. Bila masuk Syakban, kita semangat makan-makan. Saat sebelum Ramadan datang, ni kita nak makan apa saja. Sebelum puasa ni, makan sana, makan sini, restoran sana, restoran sini. Kan, kebetulan pula cuti sekolah, kebetulan pula macam-macam. Jadi adalah bulan yang dilalaikan oleh umatku, Nabi kata. Maka hadis ini sebenarnya menjelaskan berkaitan bagaimana Rasulullah, para sahabat menghadapi Ramadan dengan banyakkan berpuasa di bulan Rejab dan di bulan Syakban. Okey, kita akan baca hadis yang seterusnya. Subhanallah. Iaitu hadis sahih Sunan An-Nasai 2427 berkaitan dengan kita ataupun anjuran menyampaikan berita gembira tentang kedatangan Ramadan. Masya Allah. Sama-sama kita membacakannya. Okey, tegak lagi, duduk balik. Tarik nafas. Mencabar ni kan. Masya Allah. Tak sedar tiba-tiba dah tak nampak Ustazah dah. Mula-mula nampak lagi lama-lama dah Ustazah tu dah menghilang dah. Padahal kita yang menghilang di alam nyata ya. Masya Allah. Okey, ada tangan kanan. Okey, letak atas bahu orang sebelah. Okey, urut sikit. Urut orang sebelah. Urut. Comel lah. Datuk, Datin, Tan Seri, Puan Seri, seri-seri rumah, puan-puan yang berseri-seri. Urut semua orang sebelah kanan. Betul, kadang kita kena buat ni aktiviti ni sebab kita nak fokus ni. Jadi inilah pertolongannya ya. Urut kuat-kuat. Cekik sikit leher tu. Okey, gerakkan sikit leher kita, Subhanallah. Sebab syaitan memang akan attack orang hadir majlis ilmu. Syaitan duduk bertenggek kat bahu kita. Sebab itu kalau layan phone memang tak ngantuk. Layan movie pun tak ngantuk. Layan kuliah memang ngantuk, tuan-puan sekalian. Saya respect orang hadir kuliah sebab kalau saya duduk pun saya ngantuk sebab saya penceramah.
Kalau saya tertidur ceramah itu pelik sangat lah. Jadi saya respect tuan-puan sekalian ni, Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, angkat tangan kiri pula. Kita kena balas balik. Orang kiri urut kita. Okey, urut orang sebelah kiri pula. Datuk urut orang sebelah, orang depan. Itu adik ke adik-beradik Macam sama? Bukan adik-beradik? Ya, saudara. Masya Allah. Urut-urut. Tu dah jadi gaduh dah tu. Bertuahlah anak-anak. Okey, jangan bertumbuk. Ustazah sebut urut, bukan bertumbuk. Masya Allah, comel. Okey, Alhamdulillah. Cakap kat orang sebelah, terima kasih daun ke lagi. Kalau boleh nak urut lagi. Okey, urut lagi tu lepas solat isyak ya. Okey. Tuan-puan muslimin muslimat, sekarang kita nak bacakan hadis yang kedua. Ini adalah hadis yang mana daripada Nabi SAW berkaitan dengan khabar gembira bila kedatangan Ramadan. Okey, bersedia? Ready semua? Tarik nafas. Lepas. Macam tadi tak bernafas ya. Okey, Alhamdulillah kita masih bernafas. Syukur, Alhamdulillah. Sebab ramai dah yang menghembuskan nafas yang terakhir. Kita masih belum lagi nafas yang terakhir. Alhamdulillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Qala Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Atakum Ramadanu Syahrun mubarakun Faradallahu Azza wa Jalla Alaikum siyamahu Tuftahu fihi Abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maraddatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kenapa saya suka mengajar para jemaah, para hadirin baca sama-sama dengan saya? Kerana di kalangan kita kebanyakannya baca Al-Quran tak baca terjemahan. Bila baca hadis Nabi pula, baca terjemahan terus, tak baca matan hadis. Betul tak? Dan kita biasanya hanya dengar penceramah je baca hadis Nabi. Kita angguk-angguk je. Sedangkan membaca hadis Nabi juga diberi pahala dan ia adalah ibadah. Kerana hadis Nabi juga adalah wahyu daripada Allah. Bila kita baca Al-Quran, ia kalamullah. Membaca hadis Nabi, kalamun Nabi, kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada orang bila hadir, saya suruh baca juga hadis, lalu dia datang jumpa ustazah, makcik dah 60 tahun hidup, ni kali pertama makcik baca hadis Nabi. Kalau ustazah tak ajak baca sama-sama, tak ada makcik nak buka kitab, nak baca hadis Nabi. Sebab kita biasa hanya membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bila kita sebut tadi, kita nak bacakan hadis Nabi 4 kan? Sekarang baca berapa? Baru 2. Maksudnya ada 2 lagi. Jadi mudah-mudahan boleh bertahan. Kita ada aktiviti banyak lagi. Nanti kita lompat bintang pula. Supaya saya nak bantu supaya hilangkan mengantuk, supaya dapat kekal fokus. Okey, tuan-puan sekalian, kita akan bacakan hadis ini. Cuba kita beri perhatian akan maksudnya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kamu wahai umatku bulan Ramadan yang merupakan bulan yang diberkati. Allah telah mengfardukan ke atas kamu untuk berpuasa di dalamnya.
Pada bulan ini dibuka pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka. Dimasukkan pintu langit dibuka, iaitu pintu-pintu syurga, dan ditutup pintu-pintu neraka. Serta dirantai syaitan yang mana ia dikekang melakukan kejahatannya. Pada bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sesiapa yang terhalang daripada mendapat kebaikan malam itu, sesungguhnya ia telah terhalang daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ada berapa poin daripada hadis ini? Pertama, Nabi sebut apa? Telah datang kepadamu satu bulan yang penuh dengan keberkatan. Apa maksud barakah? Barakah masuk dari sudut bahasa ialah ziyadatul khair. Masuk berkat bila buat sesuatu berganda-ganda kebaikan. Buat kecil, pahalanya sangat besar. Buat besar, lagilah tidak terbayang besarnya. Ini bulannya semua amalan akan digandakan, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulannya, kalau sabar di bulan lain, pahala lain. Sabar di bulan Ramadan, pahala berganda-ganda. Wanita masak di bulan lain, pahala besar. Bulan Ramadan berganda-ganda masak. Suami masak. Suami di sini masak tak ni? Oh, tak, laju je isteri kan? Tak. Harap aku tak tahu siapa suami dia kan? Tak tahu kan? Saya pun dah jawab tak juga. Suami saya pun tak masak juga. Mana encik suami, tak maaf lah, saya tadi kan tak sebut masa salutation tadi. Yang dihormati encik suami tercinta, tak maaf encik subhanallah. Anak-anak yang semua hadir, Masya Allah. Encik masak tak encik? Tengok dia tu tak masak. Sebenarnya encik ada masak air rebus. masak mi segera kan, contoh kan. Setahun sekali lah saya rasa macam tu. Subhanallah. Sebenarnya it's okay. Bukannya kita nak bincang siapa masak, siapa tak masak ni. Cuma kalau boleh ambil juga peluang. Bukan isteri je menyediakan makan berbuka dan makan bersahur. Tetapi bulan lain suami tak buat ni. Tapi bila bulan Ramadan, suami kata, awak bagilah saya satu hari. Hari ni saya masak nasi goreng. Biar betul awak nak masak nasi goreng. Alah, saya dah follow Khairul Amin. Nampak senang je nasi goreng. Lagipun saya dah beli dia punya paste dia tu. Cuma tambah sikit-sikit je. Awak suka pedas kan? Contoh. Sekarang banyaklah paste yang dah siap, memang sedap buat nasi goreng. Bayangkan suami kita masak nasi goreng untuk sahur. Menangis tak kita? Menangis, meraung. Hajar ni kata meraung, Ustazah. Masya Allah. Maksudnya terharu sangat. Allahu Akbar. Sebab apa? Ini bulannya berebut pahala. Sebab besar sangat pahala menyediakan makan orang berpuasa, sama ada buka puasa ataupun sahur. Saya nak cerita, tuan-puan sekalian, kami 10 orang adik-beradik, kami memang dibesarkan dengan air tangan, air masakan ayah. Bukan mak kami malas, bukan mak kami tak pandai masak. Mak pandai masak, sangat sedap masak. Tapi bermula daripada kelahiran anak pertama, ayah mula belajar masak sebab nak siapkan makanan untuk orang lepas, orang pantang. Mak ajarlah goreng tu, masak sikit-sikit, buat sayur. Selepas itu bermulalah episod memang ayah yang masak. Kalau sarapan ayah, makan tengah ayah sampai malam. Dan mak guru, masa cikgu fizik, cikgu sains, dia memang comel je budak tu. Ini nak panggil abang dia kan, dia buat macam surau dia, tak apa. Subhanallah, tuan-puan sekalian, bila bulan Ramadan, ayah saya lagi-lagi, kalaulah ayah saya dah arwah, meninggal 5 tahun lepas, di bulan Ramadan, pada Jumaat malam, bulan Ramadan, 10 Ramadan. Subhanallah, permergian pun sangat indah kerana dia adalah orangnya sangat mencintai Ramadan, excited sangat bila sampai bulan Ramadan, bersungguh sangat melakukan segala yang dia mampu buat di bulan Ramadan. Kesungguhan itu berganda-ganda. Bagaimana? Bila sahur, dia akan bangun contoh pukul 3, pukul 4. Dia bukan masak lauk biasa. Masa sahur lah dia akan masak contoh nasi Arab, nasi Bukhari, nasi minyak, yang susah-susah tu, yang leceh-leceh tu. Sebab dia nak anak-anak 10 orang ni semua selera makan. Dia siap masak, baru dia kejutkan anak-anak dan isteri.
untuk bangun tahajud. Dah siap masak. Baru dikejutkan, kita akan kemas. Sebab biasa orang lelaki masak, habis macam masak untuk kenduri, kan? Subhanallah. Tapi tak apa, dia akan kejutkan. Sebab ini Nabi buat. Ini hadis daripada Aisyah. Nabi SAW lagi 10 malam terakhir akan mengejutkan seluruh ahli keluarga. Suami, ayah yang kejutkan. Dan bukan Nabi hanya kejutkan anak, Nabi kejutkan menantu-menantu. Nabi kejutkan juga besan dia. Nabi kejutkan ahli keluarga yang mana duduk sekeliling untuk bangun tahajud. Allahu Akbar. Nabi tunjuk contoh. Jadi sahur, buka puasa pun sama, arwah ayah juga akan masak. Sebab apa? Kalau boleh dia tak nak bagi peluang isterinya masak, orang lain masak. Dia nak kejar, dia kira 10 orang anak makan. Lepas tu, ni mesti nak bagi kat suami kan? Okey, rakam elok-elok nak tunjuk kat suami kan? Masya Allah. Tak apa, teruskan merakam. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, dia nak rebut peluang supaya dapat pahala puasa bukan hanya 30 hari, tapi dapat pahala puasa anak 10 orang, campur isteri jadi campur dia, pahala sebulan lebih daripada 300 hari. Itulah orang yang bijak, dia berebut peluang tersebut. Subhanallah. Jadi mungkin bulan lain cuti 11 bulan, tetapi bulan Ramadan ada buat giliran. Boleh ya encik suami tercinta? InsyaAllah, insyaAllah. Boleh, Masya Allah. Hari ni YouTube banyak sangat tunjuk tutorial kan? Mudah sangat, potong bawang bla bla bla, masak. Saya rasa walaupun suami kita masak biasa-biasa ataupun pelik luar biasa, kita tetap akan hargai, betul kan? Masya Allah. Tiba-tiba dia masak nasi goreng campur cengkeh lah, dia nak buat kelainan, campur ketumbar, campur bunga lawang. Saya sebut ni sebab saya pernah buat. Saya masa kahwin saya tak pandai masak, sebab arwah ayah sangat terror masak. Dia ada restoran sampai banyak cawangan apa semua, tapi semua chef dia yang masak. Tapi dia sangat pandai masak. Dia boleh masak dalam 3-4 dapur serentak sekejap. Jadi anak-anak tak ada ruang nak belajar masak sebab dia sangat terror kan. Saya nikah, saya tak pandai masak. Saya konon nak buat yang terbaik, baru kahwin 1-2 hari kan. Masak nasi goreng special lah ni, konon buat inovasi lah. Suami saya masuk satu mulut, lepas tu dia minta maaf, sungguh-sungguh minta maaf sangat. Saya tak boleh nak paksa makan. Merajuklah kita sampai menangis. Bila kita makan baru kita tahu kita pun tak payah telan. Sebab saya masuk juga empat beradik tu kan pelik. Memang tak boleh makan. Jadi subhanallah. Jadi kalaulah suami kita baru kali pertama tapi dia nak kejar pahala, kita beri peluang. Sebab ini bulannya digandakan semua amal kebaikan, bukan amal ibadah. Amal soleh, senyum, cakap yang baik-baik, tolong isteri, isteri tolong suami, berkasih sayang, bergurau senda, semua pahala berganda di bulan Ramadan. Subhanallah. Okey, seterusnya muslimin muslimat, saya nak membacakan beberapa kisah tauladan ataupun beberapa ikhtiar Nabi dan para sahabat persiapan sebelum bertemu dengan Ramadan. Yang pertama, sebagai contoh, saya bacakan yang disebut dalam kitab ni ya. Sebagai contoh, apabila datang Ramadan, Sayyidina Umar dikatakan akan menghidupkan lampu-lampu menerangi masjid. Beliau juga menghidupkan masjid dengan bacaan Al-Quran. Perbuatan beliau dipuji oleh Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali kepada Sayyidina Umar, mudah-mudahan Allah menerangi kuburmu wahai Umar ibnu Al-Khattab, seperti mana engkau menerangi masjid-masjid Allah dengan Al-Quran. Okey, ini antara persiapan yang dibuat oleh para sahabat Nabi, menerangi masjid dengan lampu. Tapi zaman tersebut belum ada lampu elektrik. Bermaksud dengan pelita. Ketika itu ada sumbu-sumbu pelita. Jadi jika kita hidupkan, nampakkan meriah surau kita ini, kita melakukan sebagaimana sunnah para sahabat. Orang nampak pasang lampu, orang kata, oi dah nak raya ke? Sebab kita terbiasa pasang lampu bagi cantik, bagi meriah, nak sambut Aidilfitri. Betul atau tidak? Saya pernah belajar di Al-Azhar University, Mesir. Mereka bila nak masuk Ramadan, rumah mereka semua meriah. Diorang pasang lampu, diorang pasang banner ahlan wa sahlan Ramadan. Jadi antara sunnah yang kita boleh buat,
Kita boleh pasang lampu rumah kita. Meriah dah SIGC lepas ni. Nanti cari lampu sekarang, kan lampu yang solar tu, kita pasang je, siang hari dia tangkap serap tenaga matahari, malam dia keluarkan lampu. Jiran yang tak hadir, mungkin dia tak tahu, dia akan kata awalnya persiapan raya. Tak, ini persiapan menghadapi Ramadan. Biar ada suasana yang berbeza. Bahkan ada wanita, bila nak sambut Ramadan, dia ubah suai kedudukan perabot rumah dia. Dia alih tu, dia alih ni, suami dia jadi mangsa lah. Suami dia tak faham kenapa awal sangat ready nak raya. Tak, ini persiapan untuk Ramadan. Dia buang langsir, dia ganti langsir baru, mungkin dia ada 2 langsir ditukar, ataupun dia basuh langsir, dia buat operasi lap sebab nak sambut Ramadan. Lepas tu mungkin beli sejadah baru, sejadah lama boleh infak di sesi-sesi minyak contoh. Beli telekong baru. Ini antara yang dibuat oleh para sahabat bila sampai bulan Ramadan. Ada sahabat Nabi, dia tak akan pakai pakaian itu hanya bulan Ramadan saja. Pakaian yang terbaik, boleh jadi pakaian paling mahal, yang hanya dipakai bulan Ramadan saja. Mungkin adalah kain lapik, dia beli yang terbaik, sejadah yang digunakan bulan Ramadan saja. Cari minyak atar ataupun ataupun pewangi yang mungkin lebih berkualiti daripada biasa, supaya haruman di rumah bulan Ramadan itu membangkitkan rasa dan perasaan Ramadan. Maksudnya, untuk mewujudkan suasana Ramadan, kita memerlukan usaha dan ikhtiar zahir, bukan hanya rohani saja. Kerana Sayyidina Umar juga menghidupkan lampu-lampu menerangi masjid. Jadi kita terangi juga lampu masjid kita ini, surau kita ini, mungkinlah di pagar pemeriah. Subhanallah, soalannya bila orang lalu memanggil-manggil, datanglah. Solat berjemaah, subuh, maghrib, isyak, kemudian tarawih. Kemudian insya-Allah nanti AJK kerohanian. Encik suami, saya tak tahu siapa AJK kerohanian kan? AJK surau memang ada lah. Memang pastinya ada. Kita hantar surat-surat cinta kepada semua ahli qaryah kita. Surat cinta daripada pengurusi surau. Bukan minta derma ya. Minta derma tu satu hal lah. Memang kita nak buka peluang untuk infak. Tetapi surat cinta supaya datang, kita kepilkan bersama dengannya beberapa hadis Nabi, kelebihan solat tarawih, dan bagaimana para sahabat buat solat tarawih berjemaah. Sebab kalau buat kat rumah, hari pertama buat, hari kedua buat, hari ketiga makin ringkas, makin pantas, akhirnya tak buat langsung. Sebab bila jemaah tu baru ada semangat, betul kan? Masya Allah. Jadi itu yang pertama, Sayyidina Umar memberikan contoh, kemudian menerangi dan menyambut sebelum Ramadan dengan bacaan Al-Quran di masjid ataupun di surau. Yang kedua, Al-Ma'la ibnu Al-Fadl menukilkan bahawa para sahabat akan berdoa 6 bulan lebih awal sebelum datangnya Ramadan. Kerinduan mereka terhadap Ramadan mendorong mereka berdoa supaya dikurniakan Ramadan. Sekarang dah pukul 9.06 dah. Sepatutnya kita berhenti pukul 9. Tapi tadi kita mula pukul berapa? 8 suku lebih kurang kan? Jadi saya sudah 9 suku boleh? Lebih kurang dalam 5 minit. Sekarang 97 minit, lebih kurang 7 minit lagi. Sebab saya diberikan tempoh 1 jam. Masing-masing pun ada urusan esok kerja. Sekolah belum lagi, tapi esok kerja dan nak bangun mulai pukul 3. Betul? InsyaAllah. Subhanallah, muslimi muslimat. Antara sahabat Nabi yang lain, Al-Ma'la ibnu Al-Fadl menukilkan bahawa para sahabat akan berdoa tadi 6 bulan sebelum datang Ramadan. Mereka akan bahagikan 1 tahun kepada 2. Selepas Ramadan, 6 bulan ataupun 5 bulan selepas Ramadan, mereka akan berdoa, Allahumma taqabbal minna ibadatana wa a'malana wa siyamana. Sepanjang 5 ataupun 6 bulan selepas habis Ramadan, mereka berdoa bersungguh-sungguh, ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah Ramadan kami, terimalah sedekah kami, terimalah solat kami. Mereka fokus merayu-rayu supaya Allah terima segala pahala amalan di bulan Ramadan. Bila 6 bulan mendekati Ramadan, mereka mula berdoa supaya dipertemukan dengan Ramadan.
Kita pula bila hari raya dah lupa terus dah. Kita rasa confirm dah selesai Ramadan, kita cakap. Sama hari raya, tahniah, sama hari raya Aidul Fitri. Apa maksud Aidul Fitri tuan-puan sekalian? Aid maksudnya kembali. Fitri kembali kepada fitrah. Apa maksud? Bila satu hari raya, kita ibarat seperti dilahirkan semula. Ibarat seperti bayi yang baru lahir, fitrahnya tak ada dosa langsung. Sebab itu janji Rasulullah. Selepas selesai Ramadan, kita menghidupkan Ramadan betul-betul, kita kembali tidak melakukan dosa. Maka kita jangan buat apa-apa dosa lagi. Tapi kebanyakan kita hari raya tu dah himpun banyak dosa dah. Banyak dosa dah pada hari raya pertama. Bila kita kumpul adik-beradik, boleh jadi bergaduh. Lepas tu dah ngumpat ipaduai dah. Tengok tu, tengok. Macam dululah, tak keluar. Nanti dia akan keluar bila dah siap masak. Tengok, tak percaya. Sebab ada ipar yang pemalas. Dia tahu je timing, dengar dah siap masak, baru dia buat-buat sibuk. Subhanallah. Akan kita pula susahnya nak jaga lidah daripada berkata buruk. Memang dia buat perkara yang buruk dan akhlak tu buruk. Patutnya sama-sama tolong menolong. Tapi nak macam mana? Mungkin dia dibesarkan manja sangat oleh mak ayah dia. Dia tak biasa buat kerja rumah. Jadi dia memang tak suka buat. Dia memang malas nak buat. Tapi ujian bagi kita, nak bercakap buruk tak? Tapi bagi kita yang telah dilatih bulan Ramadan, maka kita kata tak apalah. Tak apalah, nak macam mana? Tak apa, kita masak, kita dapat pahala. Kadang berlaku perbandingan ipaduai adik-beradik. Kadang mari terasa, oh mak memanglah. Ngumpat mak pula hari raya pertama dah ngumpat mak. Yelah, kakak tu kaya, nak macam mana? Dia bagi duit raya 1,000 dekat mak. Kita 100 je mampu. Patutlah mak manja. Mak memang lain layan kita. Tak apalah, macam mana? Nak macam mana kakak tu? Mak beri hadiah handbag Ustazah Asma Harun. Contoh. Kan baru launching handbag kan. Contohlah. Kita ni tak mampu. Dah ngumpat mak pula. Padahal mak tu sedaya upaya layan anak sama rata. Tetapi kadang anak ini cenderung mencari-cari juga. Bila dia terasa. Sebab dia nampak mak dia bekalkan kuih. Kita tak diberi kuih. Kadang benda yang kecil begitu pun kita boleh himpunkan sampailah kita rasa kita dibezakan. Dan kalau pun betul mak ayah kita teruji kasih sayangnya sampai lebih sayang kepada anak yang banyak bagi duit, contoh ya, maka disitulah ujian bagi kita untuk redha dengan ujian tersebut. Untuk tetap jaga lidah. Ramai mana hari raya adalah hari mengumpat besar-besaran, hari mengungkit besar-besaran, hari buat perbandingan besar-besaran. Tengok jiran 3 hari sebelum raya sampai sofa baru. Bang, tengok tu jiran sebelah. Ya Allah, saya hari tu pergi rumah dia, sofa dia elok lagi. Membazir sungguhlah. Membazir ni saudara syaitan bang. Padahalnya kita tak tahu, boleh jadi sofa sedia ada dia dah bagi pada saudara mara ke, bagi kepada siapa-siapa. Lepas tu dia nak beli sofa baru. Tetapi perasaan tu bulan Ramadan, padahal dia tak mampu beli sofa baru, mula dia buat sangka-sangka buruk. Ya Allah bang, jiran kita tu dunia. Dunia sungguh. Sebab apa? Saya nampak gelang dia punyalah tebal. Kalau infak kan lebih baik dalam bulan Ramadan. Mentanglah dia tak mampu nak beli gelang tebal. Faham ya maksud saya? Allah akan uji kita. Sebab air raya orang pakai gelang, dia keluarkan semua gelang, pakai cincin, betul kan? Pakai baju yang terbaik, buat perbandingan baju lah pula. Buat perbandingan itu, ujian. Sebab apa? Ramadan kita diterima oleh atau tidak, Ramadan kita berhasil atau tidak, akan dinilai pada 1 Syawal. 1 Syawal, 2 Syawal, 11 bulan selepas Ramadan itulah penilaian sama ada Ramadan kita diterima Allah ataupun tidak. Sebab itulah para sahabat menyambut 1 Syawal dengan doa. Dan malam Syawal memperbanyakkan qiyamul lail, memperbanyakkan baca Al-Quran. Apa doa? Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Okey, ikut saya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kalau kita tak mampu hafal, bila jumpa adik-beradik, bila pagi hari raya, itulah doa yang dianjurkan dan diamalkan oleh para sahabat. Maksudnya adalah
taqabbalallahu minna, semoga Allah menerima daripada kita semua amalan kita, iaitu di bulan Ramadan. Wa minkum, Allah terima juga amalan kamu semua. Taqabbal ya karim, semoga Allah menerima, Allah yang maha mulia. Subhanallah, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kalau tak dapat dalam bahasa Arab, sebut je dalam bahasa Melayu, ayat simple, semoga Allah menerima amalan kita. Salam dengan tetamu, salam adik-beradik, kita cuba amalkan sunnah para sahabat, semoga Allah terima amalan kita. Semoga Allah terima amalan kita. Kita biasa pagi raya, duit raya, betul kan? Abang duit raya, sebut 1,000 bang. Itu tahun lepas, tahun ni nak 2,000 bang. Tak apalah nak minta berapa pun, tetapi ubah sikit, sebab ada ilmu ni. Pagi hari raya kita saling mendoakan, semoga Allah terima amalan kita. Okey, seterusnya Sayyidina Anas ibnu Malik pula berkata, apabila masuknya Sya'ban, kaum muslimin akan menyemak semula mushaf Al-Quran sebagai persiapan untuk Ramadan. Okey, saya laju-laju ni poin. Maksudnya persiapan yang pertama, Sayyidina Umar memasang pelita supaya menerangi masjid, dan juga kita boleh menerangi rumah kita, masjid, dan mungkin boleh tempah banner ahlan wa sahlan Ramadan, supaya kita seisi keluarga sentiasa mengingati bahawa kita di bulan Ramadan. Yang kedua iaitu berdoa supaya bertemu dengan Ramadan. Ini persiapan sebab kita berada di bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, menyemak bacaan Al-Quran. Yang keempat, manakala pembantu Sayyidina Ammar pula menjelaskan, sesungguhnya Ammar akan mempersiapkan diri untuk puasa Sya'ban seperti mana dia mempersiapkan diri untuk puasa di bulan Ramadan. Yang seterusnya, melihatkan kepada persediaan para sahabat bagi menyambut Ramadan, Imam Ibn Rajab turut pernah menyatakan bahawa puasa Sya'ban adalah persediaan terbaik dalam menyambut Ramadan. Kata Ibn Rajab, puasa Sya'ban adalah lebih afdal daripada puasa di bulan-bulan haram, iaitu bulan-bulan mulia. Dan sebaik-baik puasa sunat adalah yang dekat dengan Ramadan, iaitu Sya'ban. Okey, seterusnya, malah di bulan Sya'ban ini kita perlu mempersiapkan diri bagi menyambut bulan yang sangat dirindui ini. Sudahkah kita qada menggantikan puasa? Antara persiapan Ramadan juga, tengok mana puasa yang belum diqada, mana fidyah yang belum dibayar, mana hutang-hutang yang berkaitan dengan Ramadan kita selesaikan. Masya Allah. Yang terakhir, Imam Hasan Al-Basri mencela mereka yang tidak bersedia untuk Ramadan. Kata beliau, sesungguhnya Allah menyediakan Ramadan ruang perlumbaan buat hamba-hambanya, maka beruntunglah orang-orang yang mengejar keampunannya. Lalu beliau berkata, maka amatlah menghairankan bagi mereka yang bermain-main dan bergelak ketawa, tidak bersedia untuk Ramadan. Dalam hari orang-orang yang baik itu sedang berjaya dalam menyiapkan diri untuk Ramadan. Subhanallah. Nampaknya muslimin-muslimat, kita berjaya membaca 2 hadis sahaja. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya beza dengan kita hadir dan tak hadir. Kalau tak hadir, mungkin tak baca langsung hadis Nabi. Tapi hari ini alhamdulillah kita dah baca 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada 40 kita baca 2 hadis. Jadi kita kena buat kuliah setiap malam ni. Boleh nak habiskan 40 hadis ni? Mungkin malam yang terakhir tu tinggal 4 orang je. Subhanallah. Kita tengok ya macam mana. Mungkin kita buat siri yang kedua sekali lagi. Kita baca lagi berapa hadis Nabi. Hujung minggu ni ke, tengok macam mana ya. Okey, sebagai kesimpulan, kita sebutkan 3 amalan yang paling utama untuk kita fokus, kita buat sungguh-sungguh di bulan Ramadan. 3 amalan yang paling utama. Amalan yang pertama, yang memang menjadi kewajipan dan ia hanya berlaku di bulan Ramadan saja. Satu-satu amalan yang hanya diwajibkan di bulan Ramadan. Apa dia? Puasa itu sendiri. Puasa itu sendiri, tuan-puan sekalian. Subhanallah. Memanglah sama ada disebut, disuruh, dicakap, semua orang tahu bahawa puasa itu wajib di bulan Ramadan. Tetapi kita kena naikkan darjat puasa kita, bukan puasa orang awam. Bukan puasa orang awam. Kerana perbezaan puasa para salafus salih dan puasa para nabi dan puasa orang biasa terletak di mana?
Perbezaannya terletak pada sahur. Pada sahur. Bahkan ada hadis Nabi yang sahih. Allah merahmati, Allah mengampunkan orang-orang yang bangun sahur. Bahkan Nabi berpesan, bangunlah sahur walaupun dengan seteguk air. Bersahurlah kamu walaupun dengan sebiji kurma. Maksudnya Nabi nak pujuk sangat ni sahur. Sebab hari ni ramai orang bukan sahur, dia saper. Bukan sahur, dia saper. Dia makan sebelum tidur. Betul atau tidak? Dia makan 12 malam, dia makan pukul 1 malam. Dia kata tak apa, saya makan lepas tu tidur, esok tak sahur pun tak apa. Bahkan lebih malam ada orang berujar begini, kalau dia sahur dia lagi rasa lapar. Jadi kalau dia tak sahur dia tak lapar. Jadi tuan-puan sekalian, jangan tinggalkan sahur sebab pahalanya sangat besar. Sampai Nabi menyarankan, Nabi pujuk, sahurlah macam mana pun walaupun seteguk air. Ibarat macam ni lah, letak air sebelah katil tu, terkejut, okey ada 5 minit lagi, 10 minit lagi, minum-minum, sambung balik tidur. Sebab ada orang memang dia kalah dengan tidur pagi ni. Bulan Ramadan pun dia kalah. Dia tak boleh nak buat macam orang lain, bangun pagi, makan memang tak lalu. Dan dia memang jenis yang tidur lewat pukul 2-3 pagi. Jadi dia akan bangun subuh 6.30. Jadi saya nak beritahu kepada orang begini, walaupun anda tak boleh berubah juga di bulan Ramadan, bangun lebih awal, letaklah botol air tu tepi kepala tu, kan, kepala katil ke. Lepas tu bangun sekejap, walaupun seteguk air. Dah membezakan dah puasa orang biasa dengan puasa salafus salih. Dan Nabi sebut bersahurlah walaupun dengan seteguk air, walaupun satu biji kurma, kerana Allah merahmati, Allah mengampuni orang yang bangun sahur. Jadi kalau nak kupas bagaimana perbezaan puasa orang awam dengan puasa salafus salih, ini panjang. Sebab ia bukan puasa perut saja, puasa lidah daripada berkata keji, puasa telinga mendengar yang keji, puasa mata melihat yang keji, puasa seluruh anggota badan. Okey, itu bab puasa. Yang kedua, di bulan Ramadan, semua para sahabat, Nabi sendiri dan para salafus soleh wali Allah memperbanyakkan apa dia? Al-Quran. Jadi tak pelik kalau bulan lain baca Quran sikit. Jadi jangan pelik, awak ni bang, bulan Ramadan lah saya boleh nampak awak macam ahli syurga sikit. Oh, cakap macam tu kat suami kan. Kalau bulan lain susahnya lah nak nampak pegang Quran. Saya syukur tengok awak dah bertaubat. Kita tak perlu nak beli orang, tak perlu nak. Contohnya kalau nanti bulan Ramadan kan orang perempuan buat grup tadarus. Lepas tu ada orang yang akan muncul bulan Ramadan je baru dia muncul. Ai makcik, saya tahu sekali baru muncul makcik bulan Ramadan. Jangan beli macam tu. Sebab memang normal. Ramai yang terpanggil bila bulan Ramadan. Ramai yang bulan Ramadan dia belajar tutup aurat. Bulan lain belum mampu lagi. Apa tu Oh, iklan, subhanallah. Okey, ini semua tim ni, staff ni, masya-Allah. Okey, dia beri ambil gambar tadi kan dengan kamera panjang. Kita akan keluar melalui beberapa majalah lah. Surat khabar dan sebagainya. Subhanallah. Kita tengok macam mana, di mana dia keluar tu. Beria dia orang ambil gambar. Masya-Allah, tuan-puan sekalian, Al-Quranul Karim, saya sebutkan ini kalam yang masyhur. Subhanallah, berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran apabila turun kepada seorang Nabi, maka Nabi itu menjadi sebaik-baik Nabi, iaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran apabila diturunkan oleh seorang malaikat, malaikat itu menjadi sebaik-baik malaikat dan penghulu malaikat. Siapa? Malaikat Jibril. Al-Quran apabila turun kepada satu bulan, bulan itu diangkat sebagai sebaik-baik bulan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit bumi. Dan bila Al-Quran diturunkan pada satu malam, iaitu malam Lailatul Qadar, juga disebutkan malam itulah di bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran. Maka malam itu menjadi sebaik-baik malam. Dan siapa yang menghidupkan Al-Quran dan baca Al-Quran, dialah sebaik-baik manusia. Hadis Nabi menyebutkan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Yang paling terbaik di kalangan kamu, imannya, akhlaknya, kedudukannya, ketinggian darjatnya adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka orang yang sentiasa baca Al-Quran adalah golongan yang sentiasa belajar Al-Quran.
Okey, kita sebutkan tentang Al-Quran. Dan amalan yang terakhir yang perlu kita hidupkan, yang mana amalan ini ada, ini lagi luar biasa amalan ni. Kalau puasa ada juga di bulan lain, cuma dia jadi wajib bulan Ramadan. Apa amalan? Tarawih. Tarawih. Subhanallah. Solat sunat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Kita nekat Ramadan kali ini, kita tak akan tinggal walaupun satu malam tarawih, insya-Allah. Insya-Allah. Anak-anak, subhanallah, kalau kami dulu adik-adik 10 orang, mak ayah pancing dengan bagi makan aiskrim kalau pergi tarawih. Zaman tu aiskrim macam sedap sangat lah. Macam sekarang anak kita hari-hari macam tak susah nak beli aiskrim. Tapi saya ingat zaman saya membesar, aiskrim tu mak ayah akan bagi sebulan sekali macam tu. Tetapi sebab bagi kepada anak yang puasa je, kami makan nyorok-nyorok dekat tangga sebab ada adik-adik tak puasa kan. Tapi kita akan rasa macam best sangat. Kita pergi solat tarawih, kita puasa, dapat upah macam tu lah. Kita beri upah kepada anak, bukan kita bagi rasuah. Kita bukannya soalannya kita cakap okey, kalau puasa dapat sekian, kalau solat tarawih dapat sekian. Anak kita pun semangat. Kerana itu bentuk motivasi, tak salah. Kalau kita boleh beri upah untuk kejayaan dalam SPM, dalam pepesaan, kenapa tak boleh beri upah ataupun kegembiraan bila buat ibadah? Allah juga memberi upah bila kita buat ibadah. Allah juga beri kita upah pahala, upah syurga, upah pengampunannya dan lain-lain. Subhanallah, itulah dia muslimin muslimat. 3 yang perlu kita jaga. Puasa itu sendiri, kemudian Al-Quran, kemudian solat sunat, tarawih yang hanya khusus berada di bulan Ramadan. Mungkin yang keempat iaitu sedekah. Sebab Nabi paling banyak sedekah dan sedekah paling afdal iaitu di bulan Ramadan. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Semoga bermanfaat perkongsian pada hari ini. InsyaAllah Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Andai ia Ramadan yang terakhir, dan kita perlu menganggap ia Ramadan yang terakhir, barulah kita akan hargai dan buat sehabis baik. Siapa di sini muslimat di kalangan residensi SIGC? Siapa wanita-wanita yang boleh angkat tangan? Okey, saya nak kenal jiran-jiran, wajah-wajah jiran. Angkat-angkat. Ke tanganku jiran. Subhanallah. Para wanita, mudah-mudahan kita jadi jiran yang lebih rapat. Mudah-mudahan Ramadan ini merapatkan kita. Kita usahakan solat subuh jemaah, maghrib isyak. InsyaAllah maghrib kadang tak sempat sebab kita buka puasa kan. Lepas itu kita isyak dan tarawih sama-sama bagi meriah. Sebab apa? Nadi dan rumah tangga, kalau isteri bersungguh, surah ahli keluarga bersungguh. Betul atau tidak? Kalau isteri macam tak bermaya, tak semangat, semua penyakit tu berjangkit pada seluruh anak-anak dan suami dia juga. Kalau isteri bagi semboyan, bang, surau bang, surau bang, surau bang, insya-Allah suami dia tahu ini adalah suara kapten ni, saja ni, inspektor ni, memang menakutkan ni. Tapi kalau isteri, bang, jemaah kat rumah lah bang ya, Abdul dapat pahala sama, memang kalah lah suami. Jadi penting sangat peranan isteri. Bila isteri semangat, isteri atur jadual, surah ahli keluarga akan ikut insya-Allah. Bukan nak kata suami lemah, tak. Tapi orang lelaki ni sangatlah meraihkan rayuan isteri. Betul tak orang lelaki kalah ya dengan rayuan isteri? Tak setuju. Encik kalah ke? Oh, cik suami saya, cik. Subhanallah. Bermaksud dalam rumah tangga memang ada peranan yang besar. Isteri dan suami sama besar. Kita tak boleh menyalahkan. Awak kan suami, awak ketua keluarga, awak yang kena memimpin keluarga ke syurga. Tak, peranan sama tinggi, sama banyak. Suami, isteri, ibu dan ayah untuk sama-sama membimbing dan memimpin sama-sama ke syurga, insya-Allah. Jadi para wanita, kita kena semangat, buat jadual yang terbaik untuk Ramadan. Kemudian untuk tarawih. Tapi nanti kebanyakan saya tak dapat pun. Saya sendiri tak ada tarawih di sini. Hampir setiap hari saya akan memenuhi jemputan untuk kuliah sebelum buka puasa. Dan biasa buka puasa di majlis-majlis yang dianjurkan. Begitulah. Tapi bila tak ada, sedaya upaya di sini. Dan insya-Allah sebenarnya setiap kali subuh saya akan solat sama dengan Hajah Zainab. Seorang lagi Hajah, Hajah juga boleh je. Ada seorang lagi Hajah, seorang lagi yang selalu Hajah ni. Lepas tu sekarang ada seorang lagi ni. Seronok muslimat bila pagi-pagi kita datang solat, jalan kaki, hirup udara segar. Lepas tu berlari-lari nak balik sebab nak kejar
kuliah pukul 7. Siapa yang berkejaran kan. Jadi insya-Allah sebenarnya kalau tak ada fitnah, keadaan aman, afdal juga kita solat berjemaah di surau ataupun di masjid. Lagi kita datang dengan suami kita. Jadi awal pagi kita setting mind kita, kita punya fizikal kita, sebenarnya dah setting tu permulaan hari yang sangat terbaik dah. Langkah kita ke rumah Allah. InsyaAllah satu hari daripada pagi sampai malam kita akan kekal positif, sehat, bertenaga, emosi kita stabil. Sebab awal pagi kita dah melangkahkan kaki ke rumah Allah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Macam mana? Oh, hadiah kan? Oh, yang tadi nak bagi hadiah. Subhanallah. Ni sampul ada RM5. Masya Allah. Anak-anak sini, tahu tak hadiahnya apa? Dalam setiap sampul ni ada duit. Masya Allah, bayangkan belum raya lagi ni. Lepas tu untuk mak-mak ada juga. Ini untuk ya. Lepas tu gini. Lepas tu untuk mak-mak, tapi tak cukup untuk semua mak-mak tau. Saya tak tahulah. Yang dibawa ni adalah banyak juga yang bawa ni iaitu cinta syurga, hadiah. Sebab daripada mana yang ada ni, mana rezeki lah dapat. Ini haruman Raudah. Haruman hampir 98% sama seperti Raudah. Sebab haruman Raudah kan dia kekal guna haruman yang sama. Ini bayi Asma Harun ya. Saza Asma Harun, haruman ni. Jadi kalau jual RM15 saja. Kalau kami kat rumah, kami gantung sebanyak tempat yang ada. Sebab harumannya membangkitkan keinginan untuk ibadah. Sebab dia menggamit. Siapa yang tak pernah pergi ke Raudah, tak pernah lagi umrah, nak tahu bagaimana harumnya bau Raudah, inilah harumannya. Jadi gantung ni, tapi ini hadiah. Moga ginilah. Kita bagi dulu kanak-kanak ni nanti. Kalau tak cukup, kita bagi yang ni. Sedih lah pula kan, budak-budak semua suka ni. Kita tengok macam mana, tapi ini semua hadiah kita akan beri. Solat dulu, jangan pula tengah semayang harap dapat. Mamanya tengah semayang, insya-Allah. Kalau tak dapat malam ni, mana rezeki yang dapat ya? Tak bergaduh kan mak-mak kan, tarik rambut. Jadi terima kasih, mohon maaf salah dan silap. InsyaAllah, tapi kita tak ada bawa jualan apa semua, tak ada kan, sebab kita buat pun dekat sini. Tapi terima kasih pada penganjur. Siap ada makanan kat belakang tu. Kita solat dulu jamaah dengan khusyuk. InsyaAllah sama-sama. Saya pun solat kat sini. Nanti lepas selesai solat kita akan berjumpa. Sekian. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, anak-anak kecil datang beratur sekejap.